Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 14 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita malam ini dimulakan dari persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18 pada Jumaat. Kerajaan Sarawak kini dalam proses mendapatkan lesen perbankan digital dari Bank Negara Malaysia bagi mewujudkan kemudahan perbankan digital di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ke arah usaha tersebut, kerajaan negeri dalam proses mewujudkan prasarana telekomunikasi di seluruh negeri termasuk di kawasan luar bandar. For the invasion of this August House, Sarawak government have submitted our expression of interest to Bank Negara Malaysia for a digital banking license to serve the underserved. Of course, we are fully aware that an effective digital banking must be resilient, fair and dynamic. It is among the prerequisites for Sarawak government to collaborate with reputable technology companies and local retail banks approved by the government bodies. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungan Belanjawan Sarawak 2021. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu ekonomi masa kini adalah merentasi rangkaian digital yang turut mempengaruhi lanskap perniagaan, pekerjaan serta saluran komunikasi rakyat. Selanjutnya, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM55.8 juta untuk 25 pihak berkuasa tempatan PBT termasuk Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU pada tahun 2019 bagi melaksanakan 356 projek infrastruktur. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, dari jumlah tersebut 179 projek telah disiapkan dan baki projek berada di pelbagai tahap pelaksanaan. Katanya Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga menerima RM15.9 juta dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Persekutuan untuk PBT di Sarawak bagi melaksanakan 316 projek infrastruktur kecil pada tahun ini. The ministry has also received ringgit Malaysia 15.9 million from the Federal Ministry of Housing and Local Government for local authority in the state to implement 316 minor infrastructure project this year. While for program pembersihan kemiskinan bandar, the ministry was allocated with ringgit Malaysia 6.69 million, which have benefited 452 ketua isi rumah. Berikut menurut beliau dalam ucapan semasa sesi penggulungan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Menjelas lanjut, Datuk Amar Douglas berkata, Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC ditugaskan untuk membina 2,802 unit rumah mampu milik dan rumah spektra permata RSP di bawah projek yang dibiayai oleh kerajaan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Out of these, 793 units are expected to be delivered by the year end. 478 units still ongoing and 1,531 units are at the various stage of implementation. There are 3 ongoing federal funded projects with a total of 1,112 units under the program Perumahan Rakyat. 2 projects with 651 units are scheduled to be completed by year end, while 1 project with 461 units is expected to be completed in 2023. The state government has allocated ringgit Malaysia 11 million for the issuance of strata title which benefit to 12,000 owners. Berita seterusnya, seramai 19 penghuni tinggal sehelai sepinggang selepas 5 buah rumah didiami mereka musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Bintawak Ulu Kuching sekitar jam 1.25 pagi tadi. Menteri Muda Bekalan Air Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga merupakan Adun Pantai Damai berkesempatan hadir meninjau lokasi kejadian untuk menghulurkan bantuan kilat di samping memberi kata-kata semangat kepada mangsa kebakaran. Jadi untuk pendekatan awal selalunya apabila berlaku kejadian kebakaran, kita akan memastikan bahawa semua keluarga ini mendapat tempat tinggal sementara. Pada masa jangka panjang, kita berusaha untuk memastikan seandainya pihak melalui dana yang dikeluarkan disediakan oleh Kerajaan Sarawak, iaitu dana membina semula rumah-rumah hangus di bawah unit penguatkuasaan keselamatan negeri UPKN. Kita akan berusaha untuk membina semula rumah-rumah
yang terbakar. Sementara itu, wartawan UKAS sempat mendapatkan reaksi penduduk termasuk mangsa-mangsa kebakaran. Ada yang memberi bantuan, yang hantar rumah, ada yang hantar beras, ada dari Badan Kebajikan, Badan Baitul Mal yang ada hantar dan NGO lah. Tidak mana yang penghuni rumah ya kami suruhnya pergi ke suruh lah buat sementara. Selepas ya baru adanya pergi ke rumah-rumah adik-beradik dan saudara maranya. Mangsa yang terlibat seramai 19 orang. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita lihat penderma-penderma datang berduyun-duyun ke kampung kita bagi membantu mangsa kebakaran. Kita telah sama-sama pihak JKK dan belia-belia kampung bersama-sama untuk membantu mangsa dan pihak-pihak penderma untuk mengagihkan barang makan. Tapi dulu aja masuk waktu di atas. Apinya nang terlalu cepat. Kami pun situ apa punca barang lain semua siapa selamat, 2 buah kereta aja dapat selamat. Sebuah kereta bapaknya angus, 4 buah mobil sudah langsung sekali. Nah langsung saya pergi selamat depan tu. Saya belum nak tidur. Bila saya belum tidur, dengar orang bunyi tolong. Saya buka penjan, api dah kuat dah. Barang saya dapat diambil lagi. Mencari dinding dah panas. Ngomong lagi lah. Kedai tu belum dah sampai 4 bulan malah. Habis. Motosikal kami sebuah di belakang habis. Nyamak diri terjun. Anggap api dah naik. Munggah Datuk tidur nak. Kami dah bangun. Kami ngeraknya. Kami nak nyamatkan bin dengan kereta 2 buah. Kemudian dia dapat selamat. Betul selamat dah sikit orang. Benar saya selamat. Terima kasih dengan semua badan kecangan awam semualah nak nolong kami itu keluarga. Kembali mengenai persidangan DUN Sarawak ke-18. Selama 18 tahun, Kerajaan Sarawak telah mendapat sijil bersih audit sebagai tanda keberkesanan urus tadbir kewangan yang baik di Malaysia. Menurut Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, pengiktirafan ini membuktikan bahawa dakwaan pemimpin pembangkang yang mengatakan Sarawak akan bankrupt adalah tomahan palsu dan bertujuan menipu rakyat. Kerajaan GPS pimpinan Abang Johari akan menguruskan negeri ini dengan baik, akan menggunakan wang amanah rakyat secara berhemah dan memastikan negeri ini terus maju ke hadapan pada tahun 2030. Yang sudah pasti dan jelas, sejak Abang Johari memerintah negeri ini, sejak 3 tahun yang lalu, Sarawak terus maju dan tidak bankrupt. Yang bankrupt ialah pembangkang yang bankrupt idea dan terus hilang akal untuk menipu rakyat. Yang mereka tahu ialah buat persepsi palsu dan tuduhan yang jahat. Negeri ini sudah 18 tahun, saya ulang, 18 tahun berturut-turut dapat sijil bersih audit. Maka apa lagi yang pembangkang mahu? Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul Belanjawan 2021 Sarawak dalam persidangan hari keempat pada Khamis. Mengenai pembangunan di kawasan DUN Jemoreng, jelas beliau sebanyak 130 projek program pembangunan transformasi luar bandar RTP dalam tempoh 5 tahun dari 2016 hingga 2020. Bagi projek kerajaan GPS di kawasan DUN N44 Jemoreng, alhamdulillah terlalu banyak limpahan projek kerajaan telah diturunkan bagi membawa manfaat kepada rakyat. Ada yang telah siap, sedang dalam pelaksanaan dan banyak lagi yang sedang dalam perancangan setelah mendapat kelulusan yang amat berhormat Ketua Menteri. Untuk projek RTP ADUN sahaja di kawasan saya sejak 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 130 projek telah dijalankan. Bahkan rancangan RTP untuk 2021 pun telah dibincangkan untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Laporan berikutnya. Satu cadangan telah diutarakan untuk mewujudkan Southern Region Development Agencies SRDA bagi memacu sektor pelancongan di kawasan pesisir Tanjung Datu, Pantai Damai dan Demak Laut. Menurut Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hibni semasa membahaskan usul Belanjawan 2021 Sarawak pada Khamis, kawasan SRDA ini dibangunkan secara sistematik dan terancang sebagai hub pelancongan di zon selatan. Kami daripada Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk
Pantai Damai dan Demak Laut mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan Southern Region Development Agency SRDA yang memfokuskan pembangunan industri pelancongan yang berpotensi besar di kawasan kami seperti ekoturism, agrotourism, health tourism, sports tourism, adventure tourism, industrial tourism, music tourism, marine tourism dan juga bird watching di kawasan Dewan Undangan kami. Dalam pada itu, Dr. Hazlan turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari kerana telah meluluskan peruntukan dalam Belanjawan 2021 bagi melaksanakan beberapa projek pembangunan di kawasan Dun Demak Laut. Rakyat Demak Laut juga bersyukur dan berterima kasih atas segala peruntukan-peruntukan yang telah dimasukkan dalam bajet 2021, contohnya peruntukan untuk memajukan lagi kawasan perindustrian lemak laut, peruntukan untuk memajukan projek perumahan rakyat di Tabuan Melayu dan Kampung Sejingkat, peruntukan untuk jambatan baharu di Sungai Sarawak, di kawasan Tanjung Bakor BCCK dan peruntukan untuk projek Jalan Raya Baharu Bakor ke Buntal. Beralih ke laporan COVID-19. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak hari ini meningkat kepada 1,036 kes apabila 4 kes positif telah dilaporkan di daerah Kuching. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya, 2 kes tersebut melibatkan kes saringan kontak rapat kepada kes positif, 1 kes daripada kes saringan individu yang pulang dari Semenanjung Malaysia iaitu kes import B dan 1 kes saringan individu pulang dari luar negara yang merupakan kes import A. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan nama kluster Abel ditukar kepada kluster Jalan Abel berikutan kes positif yang dikesan adalah di sebuah premis yang terletak di Jalan Abel. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Selamat Hari Deepavali buat semua yang menyambutnya dan salam UKAS.